ni lagi satu. Nampak? Korang nak pergi main basikal, korang pergilah main basikal kat tempat basikal. Hei, ni korang membahayakan diri sendiri, korang membahayakan orang lain. Ni nasib baik aku yang buat kereta. Kalau orang lain yang tak sabar nak pergi kerja cepat-cepat, kau tahu tak jalan sempit? Tengok Ustaz, duduk situ lagi. Either you slow down ataupun hampir potong lori tu. Jangan duduk ikut sebelah. Lori pun nak bajet jarak kiri kanan. Lepas tu terpaksa dah masuk sebelah tayar dekat lain putih tu. Patut ke tak patut? Ya Allah. Tu, tengok dia. Tengok dia. Ya Allah, perangai. Eloknya perangai. Elok sangat perangai nah. Langgar lampu isyarat, menunggang beriringan, tukar laluan sesuka hati, panjat mercu tanda. Itu antara perangai geng basikal yang mengundang kecaman netizen. Aktiviti yang asalnya bagus untuk kesihatan, kini dah terpalit dengan sikap segelintir pihak yang tak bertanggungjawab. Basikal, imej samsing jalanan. Hari ini kita nak tanya tetamu kita, seorang penunggang basikal profesional, Faz Adili Masafa. Imej samsing jalanan, setuju ke tidak? Mana dia Midi? Kami tak macam tu. Ya ke? Sekejap lagi kita sambung cerita. Okey, sekejap lagi kita sambung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Midi Salih dalam episod ketiga Topik at 7. Berbasikal untuk sihat atau trend? Demi kebaikan atau menyusahkan orang lain? Kami bukan nak hentam sesiapa ataupun kami tak bela sesiapa pun. Tapi kami memberi pelbagai perspektif kebaikan dan keburukan isu ini. Sama ada sebagai penunggang basikal atau pengguna jalan raya sendiri. Dan sekali lagi saya perkenalkan tetamu hari ini, Faz Adili Masafa, pengurus pasukan Kencana Plan A Cycling Academy. Selamat datang ke Topik at 7 hari ini, Faz. Terima kasih, Midi. Okey, Faz, saya nak tanya terus. Betul ke persepsi orang ramai yang anggap berbasikal berkumpulan ni kategori baru samsing jalanan? Okey, Midi, bagi saya ini soalan yang sangat subjektif lah. Because ada betul dan ada salahnya. Di dalam beberapa situasi, ada kesalahan dilakukan oleh penunggang basikal. Tetapi di dalam beberapa situasi juga, para penunggang basikal ni terperangkap di dalam keadaan yang tidak menjelui mereka. Sebagai contoh, saya bagi video yang viral sebelum ni, di mana di Bandar Rimbayu dan juga di Putrajaya. Yes, saya akui itu kesalahan 100% daripada penunggang basikal ni. Kerana cara mereka cross jalan ataupun menukar lorong laluan adalah terlalu terburu-buru tanpa fikirkan pengguna jalan raya yang lain. Tapi ada juga situasi lain seperti gambar viral di Elmina baru-baru ini, yang mana kita boleh tengok sekumpulan cyclist menaiki bukit monumen Elmina itu sendiri. Sebenarnya tak salah pun, memang dibenarkan. Sebab baru-baru ini saya pun baru lepas berjumpa dengan pengurusan tertinggi daripada Sandobi Property. Memang diizinkan. Even kalau dalam gambar tu media boleh tengok ada laluan pejalan kaki untuk media terus naik ke atas puncak tu. Dan lagi satu situasi yang saya boleh bagi contoh, baru-baru ini ada gambar penunggang basikal bawa basikal masuk kafe. Betul. Saya tengok tu, saya tengok gambar tu. So secara logiknya, kalau tak boleh, bagi saya dari permulaan tu owner kafe tu tak bagi dah, dah memang dah halau. Tapi bila dah dijemput masuk, dibenarkan untuk letak basikal di kawasan yang spesifik. Tapi bila disebarkan video sebegitu, bagi saya ada satu niat yang tak baik lah. So pandangan Faz, ada situasi yang penunggang basikal ni tak salah sebenarnya, dan ada juga situasi yang mereka benar-benar mungkinlah terlanggar peraturan ataupun garis panduan yang telah diberikan. Betul ya? Betul, Midi. Okey. Baik, salah juga untuk kita terlalu menghukum tanpa tahu betul-betul tentang sesuatu perkara itu. Dan kita lihat pula apa kata pihak berkuasa. Sebenarnya aktiviti berbasikal ini adalah satu aktiviti yang
tidak menjadi satu kesalahan untuk dilaksanakan di jalan-jalan di dalam negara kita. Tiada undang-undang khusus yang menyatakan bahawa aktiviti berbasikal tidak boleh dijalankan di atas jalan raya kecuali di lebuh raya, di mana kanun lebuh raya tidak membenarkan aktiviti berbasikal dilaksanakan di atas lebuh raya. Sama ada di jalan-jalan persekutuan ataupun jalan-jalan negeri maupun jalan-jalan bandaran, aktiviti berbasikal boleh dilaksanakan. Begitupun kita kena mengambil kira sendiri bahawa basikal adalah sejenis kenderaan yang kita kayuh menggunakan tenaga kita sendiri, di mana kekuatannya adalah sangat terhad, di mana jika kita berada di atas jalan, kita akan berada bersama dengan kenderaan lain yang dijana oleh jentera berenjin dan bergerak dengan laju. Oleh itu, aktiviti berbasikal ini perlu dijalankan dengan penuh berhati-hati. Okey, itu tadi rakaman jawapan daripada Tuan Azman Syariat, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor. Faz, rasanya kenapa ramai penunggang berpengalaman ni masih lagi ikut laluan lebuh raya ni? Sedangkan mereka dah tahu dah, sebab mereka ni bukannya beginner, dah tahu dah, dia memang dilarang. Dah tahu tak boleh buat, tapi kenapa masih lagi nak buat Ni betul-betul tak tahu ke ataupun sengaja nak cabar ni? Okey, Midi, soalan yang agak menarik bagi saya. Sebenarnya even bagi saya penunggang basikal yang berpengalaman, masih terlalu banyak lagi grey area tentang laluan-laluan yang boleh ataupun dibenarkan untuk berkayuh. Sebagai contoh, baru-baru ini kami bermesyuarat di Kementerian Belia dan Sukan, di mana JPJ, Miros, LLM duduk satu meja untuk membincangkan perkara ini. Melalui fakta ataupun statement yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, cuma 4 highway saja yang tak dibenarkan berkayuh, iaitu Lebuh Raya Pulau Pinang, NKB Highway, Lekas dan juga Lata. And banyak orang yang masih lagi keliru, di mana beberapa laluan lebuh raya mempunyai lorong sikal, bukan lorong motosikal. So kalau awak cek daripada any enactment pun memang dibenarkan. Sebagai contoh, laluan yang saya boleh bagi ialah laluan Federal Highway, Highway Persekutuan, yang memang dibenarkan untuk kita berkayuh dan berkongsi dengan pengguna motosikal yang lain. Okey, Faz, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kalau kita sama-sama saksikan laporan yang disediakan wartawan kami, Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Minat berbasikal semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat ketika ini dan timbul dakwaan bahawa mereka tidak menghormati pengguna jalan raya yang lain atau ia hanya sekadar tomahan semata-mata disebabkan segelintir pihak. Dan hari ini saya bersama peminat sukan berbasikal untuk mengetahui respon mereka tentang isu yang panas belakangan ini. Menjadi normal masyarakat di Malaysia ni, apa saja aktiviti yang baru normally memang akan dikecam lah. Tapi secara jujurnya memang ada segelintir peminat sukan berbasikal ni memang tidak memahami etika mengayuh basikal. Tapi sebahagian besar daripada kami ni sebenarnya memang mengayuh basikal, menjalankan aktiviti berbasikal ni dengan penuh berhemah sebab kita ada guidance yang diberikan oleh kelab-kelab berbasikal yang memang dah semakin popular di negara kita lah. Tak juga nak kata ikut trend semata-mata sebab ada juga yang macam contoh macam saya memang untuk nak improve physical fitness, cardio. Lagipun sekarang ni musim-musim COVID macam nak masuk gym, group classes macam tu, risiko dia lagi tinggi. And then benda ni kalau trend pun it's a good trend sebab sama-sama sihat kan. For women in cycling, tak je untuk for Instagram saja, tapi sebab benda ni dia you socialize dengan kawan-kawan juga at the same time, and then you pergi tempat-tempat yang you tak pernah, kadang-kadang tak pernah sampai pun, naik kereta pun tak pernah sampai tapi sampai naik basikal. Dia macam self-challenge juga, and at the same time dapat kepuasan lah. Kita ambil contoh yang selalu cyclist guna, macam di highway Lekas, dia orang lagi prefer kayuh kat lebuh raya sebab kondisi jalan yang lagi cantik daripada jalan raya.
So bila kondisi jalan cantik, kita kurang terdedah dengan risiko untuk kemalangan, untuk terbabas sebab jalan yang luas. Lepas tu ada bahu jalan berbanding di jalan kampung-kampung yang sangat sempit dan kadang-kadang ada yang pengguna jalan raya lain yang tak boleh nak sabar. Dia tak nak bertolak ansur lah, dia macam terus potong rapat ke apa. Itu boleh mendatangkan bahaya kepada cyclist ataupun pengguna jalan raya yang kecil. Jangan hanya disebabkan segelintir penunggang basikal yang memberikan masalah, semua peminat sukan berbasikal dihukum. Sebaliknya, pihak-pihak berkaitan perlu menyediakan laluan basikal yang lebih kondusif ataupun menyediakan trek berbasikal khusus seperti yang dilakukan di negara jiran Thailand. Kalau kita tengok laporan itu tadi memang ke arah pro penunggang basikal sebab wartawannya Fahmi sendiri pun memang suka berbasikal. Tapi Faz, adakah yang selalu buat salah ni lah, yang selalu kita katakan melanggar peraturan, yang tak ikut garis panduan ni di kalangan beginners yang ramai tak tahu undang-undang dan mereka ni tak ada pengalaman berbanding dengan yang pengayuh-pengayuh tega kan yang lain ni. Jadi mereka ni main kedah aja. Betul ke Faz? Well, soalan yang agak menarik juga. Okey. Sebab bagi saya, tak semestinya beginner saja yang buat kesilapan yang sebegini. In fact, rider yang lebih pengalaman pun sering melakukan kesilapan yang sama. Tapi majoritinya daripada 100 orang tu, mungkin 90% kesilapan dilakukan oleh beginners. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesilapan ini terjadi. Antara salah satu puncanya adalah kesilapan blind leading the blind. So kalau saya boleh lihat melalui pemerhatian saya, kumpulan yang baru berkayuh ini diketuai oleh sekumpulan juga sekumpulan cyclist yang baru berkayuh yang masih belum lagi arif tentang undang-undang ataupun etika ketika berkayuh di jalan raya, cuba mengajar orang yang baru berkayuh. Padahal dia pun tak tahu lagi macam mana cara nak berkayuh. Saya tertarik sebenarnya, apa sebenarnya yang beginners ni, benda-benda asas yang patut dia tahu selain pada peraturan boleh berkayuh dekat mana. Dari segi dari perspektif komiti, nasihat yang saya boleh berikan untuk penunggang yang baru mencuba sukan berbasikal ni, tak kira lah untuk lebih serius ataupun hobi secara leisure, cuba untuk berkayuh ataupun berlatih di dalam kawasan yang selamat dulu. Mungkin dalam kawasan perumahan, mungkin di parking lot. Sebab bila awak berkayuh basikal ni, banyak perkara baru yang anda perlu belajar. Penggunaan gear, penggunaan brake. Lagi kalau road yang lebih advance, dia akan pakai clip shoes yang mana dia akan melekat antara kasut dan juga pedal tu. Dari segi sport science pula, bila anda semakin meningkat usia, lebih jadi makin kurang space untuk register benda-benda baru yang awak perlu belajar. So mungkin praktiskan benda-benda ni lebih kurang dalam 2 hingga ke 4 minggu. Barulah anda pergi ke local community clubs ataupun local bike store, cuba mendapatkan sedikit pandangan ataupun nasihat daripada orang yang lebih pengalaman. Jangan malu-malu. Baik, itu tadi kata-kata penunggang basikal profesional. Untuk tahu tentang undang-undang dan bentuk hukuman yang mungkin ramai tak tahu, mungkin beginners ramai tak tahu tadi. Okey, apa kata kalau kita dengarkan penjelasan Tuan Azman Syariat? Kaedah 42-1, kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959. Dalam peraturan ini saja disebutkan peraturan mengenai basikal, di mana dinyatakan basikal ni hendaklah kena ada brake, kena ada loceng, dan kemudian ada satu lagi kaedah nombor 35 LN 166/59 menyatakan basikal dikendaki ada lampu putih di bahagian hadapan dan lampu merah di bahagian belakang. Dan satu lagi juga di bawah kaedah 42-3 LN 166/59, peraturan yang sama menyatakan penunggang basikal hendaklah mengayuh dalam satu deretan. Itu sahaja yang ada dalam undang-undang kita pada masa ini. Pengguna-pengguna boleh dikenakan saman dan biasanya akan dikenakan kompaun sebanyak RM300. Dan jika kesalahan-kesalahan ini dibawa ke mahkamah, boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM2,000. Diharapkan perkongsian itu tadi memberi info atau manfaat kepada kita semua. Betul Faz? Yes. Okey. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Topik at 7.
Kembali dalam topik at 7 dan masih lagi bersama saya Midi Saleh dan Faz Adili Mustafa dari Kencana Plan A Cycling Academy. Baiklah, Faz, laluan berbasikal ada disediakan. Ramai yang tahu. Faz pun dah sebut tadi kan. Tapi masih ramai lagi yang enggan untuk ikut laluan basikal ni ataupun laluan sikal ni. Kenapa ya? Mungkin pada pandangan saya lah. Okey, mungkin yang ramai yang degil ni sebab laluan tak mencabar kot. Compare dengan laluan yang lain tu kan. Ataupun laluan sempit sangat ke, atau memang sengajalah cyclist ni memang degil, dia memang tak nak ikut juga. Midi, ada betulnya apa yang Midi cakap tu. Tapi pada pandangan saya bergantung kepada jalan yang mana. Sebagai contoh, ada laluan khas berbasikal di Putrajaya. Tetapi laluan tu kalau Midi naik motor pun tak nak lalu. Sebab kenapa ya? Laluan lorong berbasikal tu terlalu teruk. Kalau dari segi permukaannya tak rata dan banyak berlubang. Dari segi keselamatan memang tak selamatlah untuk berkayuh. Sebab tu kalau Midi boleh tengok kat Putrajaya, orang berkayuh di jalan yang besar. Dan banyak infras ataupun lorong berbasikal yang saya panggil blue lane di bandar-bandar utama, sebagai contoh di Kuala Lumpur, di Shah Alam, memang ada benda tu. Tapi masih tak praktikal bagi saya disebabkan dari segi standard lorong basikal tersebut pun tak selamat. Dari segi kedudukan dia, sizing, jenis cat yang digunakan tak betul. Macam okeylah, kalau dulu mungkin sebelum isu berbasikal ni, ada masa zaman dulu tu banyak main skateboard kan. Midi pernah tak tengok skatepark yang orang tak boleh nak skate pun sebab rem dia shape tak betul. Kes yang sama dengan basikal. Even benda tu dah ada pun di Kuala Lumpur, tapi lorong berbasikal tu jadi tempat parking kereta pula Midi. So antara beberapa sebab lah kenapa penunggang basikal ni tidak menggunakan infras yang sudah disediakan. Ini lebih kepada isu fasiliti yang tak terjaga. Betul. Fasiliti yang tidak memudahkan penunggang basikal tu sendiri. Betul Faz? Okey, Faz. Kita juga sempat kumpulkan reaksi orang ramai di media sosial. Mungkin ramai yang menghentam. Ramai yang menghentam. Tapi kita tengok dulu Faz. Dan kita sambung bincang lepas ni boleh? Boleh. Okey, kita minum dulu. Jom. Okey, minum. Rasanya sekarang makin membuak-buak kebencian orang ramai pada cyclist ni. Sedangkan ini bagus untuk kesihatan. Tapi penunggang yang ikut peraturan pun masih kena marah dengan orang ramai. Masih kena kecam lagi dengan netizen. Faz. Saya setuju dan saya cuba letakkan diri saya di kedudukan bukan penunggang basikal. Dan saya cuba faham masalah ni disebabkan mungkin ni pandangan peribadi saya. Tahun 2020 ni sangat stres. Dan bila, kalau contohlah saya pergi kerja pukul 8 pagi tengah kelam kabut sangkut dalam jam, lepas tu nampak pula sekumpulan cyclist sedang beriadah. So sangat kontra dengan apa yang kita tengah buat. So of course akan terpecik rasa ketidakpuashatian. Sebab kalau saya tengah struggle untuk bekerja, yang ni boleh tak bekerja, boleh busukan lagi supaya happy. Of course saya pun rasa macam bestnya macam tu kan. But saya tak salahkan perasaan tu. Sebagai manusia biasa, saya rasa pun saya akan ada perasaan yang sama. Dan kalau boleh penunggang basikal ni cubalah elak menunggang basikal di waktu puncak. Sebab keadaan trafik tu dah pun sesak. Betul. Bila dalam setengah keadaan boleh menyebabkan lebih sesak lagi. Tak salah berkayuh, tapi kalau kita boleh respect orang, kita akan dapat the same treatment juga daripada pengguna jalan raya yang lain. Betul. Saya setuju tu Faz. Kita cuba faham kedudukan orang lain juga. Kita cuba letakkan diri kita di tempat orang lain juga. Betul. Mungkin jugalah sekarang ni banyak benda-benda yang berlaku kebelakangan ini yang buat kita stres kan. Betul. Okey Faz.
Untuk yang marah-marah tanpa sebab tu, ini mungkin sesuatu yang ramai tak tahu, Faz. Kita dengarkan apa kata Ketua JSPT Selangor. Kita setakat ini tidak mendapat apa-apa laporan rasmi berkenaan aktiviti memasuki kawasan sendirian. Tapi kita ada juga tim pemantau kita daripada unit media itu yang sentiasa memantau media-media awam dan kita memetik daripada situ. Untuk laporan rasmi, kita pun kadang-kadang kita juga menerima panggilan-panggilan telefon, makluman melalui telefon. Contohnya di kawasan Elmina yang dikatakan hangat, kita hantar tim kita untuk ambil tindakan saman ke atas kenderaan tersebut. Juga pernah kita lihat satu viral, pengguna basikal membawa basikal masuk ke dalam kedai makanan. Premis itu adalah milik owner kedai itulah sendiri. Dia ada kuasa untuk menghalang penunggang basikal itu membawa basikal masuk ke dalam kedai. Tiada undang-undang yang tidak benarkan kerana itu adalah hak milik ataupun premis dia sendiri. Dari segi etika penunggang basikal itu sendiri, patutnya dia lebih memahami sebagai seorang yang waras dan berpengetahuan. Dia tahu kedai makan dia masuk untuk makan, basikal tu dia bolehlah park di mana-mana tempat yang sesuai. Okey, terima kasih Faz kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini, berkongsi pandangan, berkongsi pendapat bersama dengan penonton Topik at 7. Terima kasih Midi dan juga tim di Topik at 7 kerana memberi ruang kepada kami untuk berkongsi sedikit perspektif sebagai penunggang berbasikal. Okey, sama-sama. Baiklah, selamat menunggang basikal dan teruskan berhati-hati ya. Alright. Okey, baiklah. Topik at 7 berehat sekali lagi dan kita kembali semula selepas ini. Datuk Seri Siti mengakui jatuh cinta dengan sukan berbasikal sejak 2 tahun lalu, memandangkan aktiviti ini boleh meningkatkan stamina dan kesihatan tubuh badan. Selain itu, katanya berbasikal tidak membosankan seperti sukan-sukan yang lain. Kita boleh dapat satu suasana yang berbeza tau. Bila naik basikal ni kita rasa kita dapat nikmati udara yang nyaman. Kalau kita buat satu tempat tu di macam contohnya di tempat-tempat yang seperti Ulu Langat, banyak pokok-pokok ya, kawasan-kawasan kampung, kita dapat tengok tempat orang luar pada Kuala Lumpur kan. Rasa tenang, rasa free, rasa terbang, so adalah. So itu yang membuatkan saya suka dengan aktiviti berbasikal ni lah. Beliau juga tidak menolak aktiviti berbasikal yang menjadi trend ketika ini disebabkan ramai selebriti yang turut serta. Tegasnya, jika menjadi ikutan disebabkan pengaruh selebriti, ternyata berbasikal satu aktiviti yang berfaedah. Saya tak nafikanlah kan bila adanya selebriti ataupun ikon yang menjalani aktiviti sihat macam berbasikal ni sikit sebanyak menjadi ikutan kan. Ada yang mula-mula tak terniat nak ikut pun, tapi bila tengok seronok ya, bila kita selalu post aktiviti kita di tempat-tempat yang berbeza dan memang terbukti pun berbasikal ni banyak memberi manfaat pada tubuh badan. Lebih menarik, suami kepada Datuk Seri Siti yang juga ahli perniagaan terkenal, Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa, berkongsi minat yang sama. Dakwaan mengatakan sukan ini hanya untuk golongan elit kerana boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Tegasnya tidak tepat. Sebenarnya berbasikal ni, basikal ni dia ada banyak range. Daripada harga yang murah kepada harga yang melebihi harga sebuah kereta pun ada. Tapi pada saya, mengikut kemampuan satu. Bila kita dah berminat, bila dah kita ceburi, daripada situ kita akan upgrade sikit demi sikit. Sebab dia punya keindahan ataupun pleasure yang kita dapat ni adalah dengan kita upgrade sikit demi sedikit. Kita go with the entry punya basikal, dengan basikal yang agak reasonable. Lepas tu daripada situ kita decide.
sama ada kita nak atau tidak untuk improve apa yang kita nak improve. Mengulas mengenai isu semasa, beliau menegaskan setiap pengguna jalan raya harus bertimbang rasa dan menghormati antara satu sama lain. Sebab diorang ni bukannya 24/7 atas jalan. Diorang ni cuma datang masa-masa tertentu, terutama di waktu pagi dan ada juga di kala petang atau lewat malam. Tujuan mereka adalah untuk beriadah, untuk exercise. Dan kita tak boleh nak naik basikal dalam padang, kita tak boleh naik basikal dalam court dan sebagainya. So kita perlukan jalan. So bagilah kita sedikit timbang rasa. Selain beriadah, CTDK Cycling Team, kendalian pasangan ini yang ditubuhkan 4 tahun lalu, juga banyak menganjurkan aktiviti amal untuk membantu golongan kurang berkemampuan. Seorang penunggang basikal warga Malaysia yang sering berkelana di luar negara turut berkongsi pandangannya dengan kami. Mas Linda Supandi atau lebih dikenali sebagai Violet Biru di Instagram menegaskan tidak wajar menghentam penunggang basikal secara keseluruhan. Sebaliknya, banyak pihak perlu mencari punca dan jalan penyelesaian kepada masalah ini. Antaranya sokongan dari kerajaan selain media yang bertanggungjawab menyebarkan kempen kesedaran. Mengakui proses ini memakan masa, wanita berasal dari Kelang Selangor ini mengharapkan Malaysia jadi negara yang mesra basikal. Violet Biru ketika ini mengembara di Amerika Selatan bersama suaminya. Ediwan Adnan juga menganggap basikal bukan sekadar alat bersukan atau riadah. Aktif berbasikal di dalam dan luar negara, katanya pihak berkuasa tempatan dan kerajaan perlu bekerjasama mempromosikan basikal sebagai mod pengangkutan. Seriously look into ways to make it viable lah for people to ride bicycles and maybe mix transportation, push it on trains and buses so people are more connected within the city. So bila ada facilities macam dedicated bicycle lane ni, orang tak perlu nak rasa takut sangatlah nak naik basikal pergi kerja ke, pergi kedai ke, untuk di daily activities. Diorang tak rasa macam takut-takutlah nak naik basikal. So patut kerajaan study lah dan tengok apa step-step yang perlu untuk mengadakan atau sediakan dedicated bicycle lane secara serius lah. Bukan untuk just kesukan atau riadah as a bicycle as a mode of transport. Pengasas bersama Velo Express KL ini juga menyuarakan antara masalah yang dihadapi oleh penunggang basikal di ibu kota. Kita kat KL ni setengah tempat dah ada so-called bicycle lane, tapi selalu kereta park atas bicycle lane dan dia block bicycle lane. So cyclist memang tak ada choice lah, kena kayuh on the road. Tapi memang any country pun yang tak ada bicycle lane, memang cyclist memang kayuh on the road. So it's not a problem. Memang kita kena belajar lah cycle dengan kereta, dan kereta pun kena lah give way to cyclists or pedestrians. Ada setengah negara macam Germany dengan Netherlands, diorang ada dedicated bicycle lane untuk pergi dari kampung ke kampung, ke bandar ke bandar. So memang diorang guna tu as a way of connecting within the community. Pergi supermarket, pergi kedai runcit, pergi main bola ke, pergi kerja ke, memang semua guna bicycle lane. Ediwan menggunakan basikalnya termasuk untuk berulang-alik ke tempat kerja dengan jarak perjalanan 25 km. Dan sebelum berpisah, kita imbas kembali kejadian yang berlaku hari ini sebagai peringatan untuk semua. Seorang penunggang wanita maut dalam nahas membabitkan sebuah lori dan basikal di Putrajaya pagi tadi. Mangsa yang berusia 34 tahun dipercayai bergeser dengan lori yang terbabas dan melanggar penghadang jalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saya berpandangan pihak yang berkaitan perlu mengkaji semula undang-undang yang sedia ada, berbincang antara pihak-pihak yang berwajib dan pihak-pihak yang berkepentingan agar digubal satu undang-undang yang lebih sesuai dan bertepatan dengan era masa kini. Sudah ramai yang menyertai aktiviti ini, tak kiralah untuk tujuan sosial, riadah, cari rezeki mahupun medium pengangkutan untuk ke mana-mana sahaja. Apapun, semua pihak perlu patuh kepada peraturan demi kepentingan bersama. Tak kiralah anda penunggang basikal mahupun pengguna jalan raya yang lain. Kita perlu saling hormat-menghormati. Kita nak main kecam atau hukum je tanpa maklumat tepat pun, itu tak adil. Untuk itu, saya Midi Saleh. Salam hormat, salam ceria. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Topik at 7.